dalam dalam solat tadi imam kita baca pada rakaat pertama surah Al-Fil, yang kedua surah Al-Ma'un. Kita faham yang pertama tadi imam baca surah Al-Fil, yang kedua imam baca surah Al-Ma'un. Jadi saya duduk sebagai makmum tadi tuan-tuan, saya duduk, saya dengar tuan-tuan, dan surah ini sangat bertepatan imam baca pada waktu sekarang. Kenapa tuan-tuan? Kita tengok, saya pasti tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dah tengok gambar yang berada di Mekah sekarang. Dan gambar Mekah sekarang kosong. Kaabah tu kosong. Tak ada. Dia ada orang tawaf sana, tapi dia kat tingkat atas dalam bangunan ni. Cuma yang dataran tu tak ada orang tahu. Kita nampak lengan. Kemudian tuan-tuan, saya tengok kita hayati bacaan imam tadi surah Al-Fil, yang mana sebelum ini saya pernah kongsi dengan tuan-tuan, surah Al-Fil ini berkaitan dengan keamanan yang Allah berikan kepada Kaabah, Baitullah itu, di mana surah Al-Fil ini satu kisah yang Allah cerita ringkas saja bagaimana Allah menjaga Kaabah tu. Bagaimana menjaga Kaabah tu. Jadi bila baca surah itu mengingatkan kita tentang Kaabah tadi tu. Kita tengok daripada malam tadi dah mula tersebar gambar tu, video Kaabah tu kosong. Kemudian tuan-tuan, imam baca rakaat yang kedua, di mana dalam rakaat dalam surah itu ada Allah sebut dalam tu tuan-tuan, kita ni solat ni untuk orang tunjuk. Ni untuk solat orang tunjuk, bukannya kita solat untuk Allah. Kita solat ni untuk ditunjuk-tunjukkan. Jadi tuan-tuan, saya nak kongsikan sedikit tuan-tuan, di mana nanti tuan-tuan boleh faham sikit lah. Saya kena uraikan sikit kenapa surah Al-Fil ini dengan surah Al-Ma'un ini bertepatan dengan keadaan sekarang ni. Mengikut Profesor Dr. Ratib Al-Nabusi tuan-tuan, dia mengajar kita ni, doktor ni dia mengajar kita, dia menggalakkan kita, apa saja yang kita nampak ini tuan-tuan, apa saja yang kita berinteraksi dengan alam ini mesti berinteraksi sekali dengan Allah. Apa saja yang kita nampak dengan mata kita ni tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan, kita mesti kaitkan dengan Allah. Mesti kaitkan dengan Allah. Seperti contoh tuan-tuan, bila kita bawa anak-anak kita pergi ke pantai tuan-tuan, anak kita nampak ombak, dia akan tanya ombak tu datang daripada mana. So ombak ni datang daripada angin yang tiup, angin tiup. Dan dia akan tanya angin tu datang daripada mana. Macam mana angin tu boleh muncul? Kita kata sebab cuaca panas. Cuaca panas tuan-tuan datang, maka muncullah angin itu. Dan cuaca panas tu datang daripada mana? Daripada matahari. Matahari itu macam mana dia boleh jadi panas? Sebab ada bakaran di sana. Dan siapa yang membakar? Allah. Dan penghujungnya akan bertemu dengan Allah. Kita berinteraksi tuan-tuan dengan Allah. Dan apa saja yang kita nampak tuan-tuan, apa saja yang berlaku depan mata kita, yang kita lihat alam ini tuan-tuan, kita mesti berinteraksi dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita dulu tuan-tuan, kalau kita masih kecil dulu tuan-tuan, macam kita kalau kita buka limau lah tuan-tuan, ataupun kita kupas buah mangga tuan-tuan, kita ada dua pilihan ya. Kita nak tahu sama ada manis atau masam. Kalau manis kita makan sampai habis, kalau masam kita makan sedikit, kita tinggalkan. Itu saja tuan-tuan biasa. Tapi tuan-tuan, bila kita berinteraksi dengan Allah tuan-tuan, kita akan bertanya, kenapa Allah jadikan buah mangga ni terkadangnya masam? Kenapa terkadangnya Allah jadikan manis? Ini cara kita berinteraksi. Kita nak lihat. Sedangkan kadang pokok itu yang sama saja. Pokok yang sama, baja yang sama, tanah yang sama, tiba di ranting ini tumbuh buah ni manis, yang ranting yang lagi satu tumbuh buah ni yang masam. Ini kita nak berinteraksi. Kita nak tengok Allah, kepelbagaian Allah cipta. Masam ada, manis ada. Yang sebelum ni kita pandang sebagai untuk rasa kepuasan kita saja. Jadi tuan-tuan, bila kita lihat alam ini tuan-tuan, kita mesti berinteraksi dengan Allah. Sebab itu kita bawa Asmaul Husna tuan-tuan. Asmaul Husna ini tuan-tuan, kita nak kenal nama-nama Allah, yang mana bila kita kenal nama Allah ini tuan-tuan, kita nampak Allah saja. Bila kita, apa yang berlaku dalam diri kita, apa yang berlaku depan mata kita, semuanya adalah daripada Allah. Maka kita akan bersangka baik dengan Allah. Kita akan optimis dengan Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan,
dengan fenomena ini. Dan fenomena Kaabah kosong ini tuan-tuan. Kaabah kosong, Masjidil Haram ini kosong tuan-tuan, lengang, tak ada orang. Sebenarnya Allah sedang berbicara dengan kita. Dan Allah berbicara dengan kita tuan-tuan dengan fenomena alam, dengan fenomena yang berlaku dalam keadaan situasi yang berlaku. Dan Allah tak bercakap dengan kita seperti mana Allah bercakap dengan Nabi Musa. Allah tak bercakap dengan kita melalui Jibril, tak ada tuan-tuan. Tapi Allah berkomunikasi dengan kita, Allah berinteraksi dengan kita, Allah berbicara dengan kita dengan alam. Ya? Jadi tuan-tuan kat sini tuan-tuan, Allah sedang tegur kita. Dan di sini saya nak kongsikan tuan-tuan ada dua dalam kejadian ini tuan-tuan. Dan apa yang Allah nak cakap dengan kita sebenarnya? Apa yang Allah nak berbicara dengan kita sebenarnya tuan-tuan? Ya? Sebelum ini tuan-tuan, kita dikejutkan awal dulu bulan 12 kan. Rasanya bulan 12 Corona ni muncul kan? Corona ni muncul. Kemudian datang isu sajat kan? Isu sajat. Kemudian datang pula isu lepat tu, saudara lepat tu yang berkaitan dengan solat kan? Kemudian datang pula isu politik kita dan sebagainya kan? Satu rentetan satu persatu kan? Fenomena yang berlaku tuan-tuan. Jadi kat sini tuan-tuan kan, Allah sedang tegur kita. Dan Allah tegur kita. Dan Allah nak cakap tuan-tuan, sebelum ni aku dah turunkan Corona, aku dah awal bulan 12 ni kan? Di mana yang saya sebutkan dulu sebelum ni tuan-tuan kan? Pada ayat surah As-Sajdah, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan aku turunkan azab kecil kat dunia ini kan? Kecil sikit, sebahagian kecil daripada azab ke akhirat ni, supaya kamu kembali kepada Allah, supaya kamu kembali kepada Allah. Dan apa yang Allah turunkan azab ni tuan-tuan, tujuan dia satu saja, Allah nak kita kembali kepada dia. Itu satu peringatan. Dan bukannya Allah nak azab kita, nak membiarkan kita tuan-tuan, tapi Allah mengazabkan kita tuan-tuan dan untuk kita kembali kepadanya. Kembali ni apa tuan-tuan? Supaya kita ingat balik dosa-dosa kita, ingat balik dosa-dosa kita, dan kita kembali bertaubat. Kita baiki solat kita tuan-tuan. Dan kita baiki solat kita, kita baiki amal ibadah kita, kita baiki muamalat kita, kita baiki dengan hubungan keluarga kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan mak ayah kita, adik-beradik kita, jiran kita. Kita perbaiki tuan-tuan. Ini yang supaya kita dapat kembali kepada Allah, kembali kepada Allah kan? Tapi tuan-tuan, Allah nak bagi tahu dalam teguran ini tuan-tuan, setelah nikmat yang aku berikan, pelbagai nikmat aku berikan, macam-macam aku bagikan kan? Aku bagi nikmat kesihatan sebelum ini, aku beri itu, aku beri ini kan? Tapi kamu ambil lalai, kamu lalai, kamu lalai. So sekarang ni Allah nak tegur. Dan tuan-tuan, Kaabah ni tempat yang paling mustajab doa kan? Itulah tempat paling mustajab doa tuan-tuan. Dan tak ada tempat lain lah kan? Tempat itulah manusia merintih, merayu dan sebagainya. Kita datang umrah tuan-tuan, kita pergi haji tuan-tuan, kita nak pergi kat Kaabah tu, kita nak sentuh Kaabah tu tuan-tuan, kita nak merayu pada Allah, ampunkan dosa kita. Sekarang Allah tegur tuan-tuan, Allah kata, andai kata sekarang aku tak nak terima doa kamu, aku tak nak terima rayuan kamu lagi sekarang, macam mana? Aku tak nak dengar lagi rintihan kamu macam mana? Setelah aku berikan macam-macam, kamu buat lagi maksiat. Sekarang ni aku nak stopkan, jangan, aku tak nak dengar. Dan tuan-tuan, kita faham Kaabah ni ya, tempat manusia merintih, merayu. Kan kita berkumpul kan, kalau tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan pergi sendiri, kadang-kadang yang pegang Kaabah tu menangis yang beria-ia, merayu yang beria-ia. Sekarang ini Allah tak bagi seorang pun dekat dengan Kaabah. Kan, atau erti kata lain kan, seakan Allah nak kata, aku tak nak dengar rintihan kamu lagi. Aku dah bagi kamu macam-macam. Aku dah bagi kamu macam-macam, aku dah bagi kamu peringatan macam-macam, tapi kamu masih kekal lagi dengan maksiat. Dan ini satu peringatan tuan-tuan, dan di mana Allah tegur kita. Dan mungkin Kaabah tutup 3 hari. Dan Mekah ni, Masjidil Haram mungkin tutup 3 hari. Ada yang kata sampai bulan Ramadan. Lama tuan-tuan. Dan ada yang katakan sampai musim haji. Lama tuan-tuan. Yang sangat lama. Dan sebenarnya ni pernah berlaku juga kejadian tuan-tuan, Kaabah ataupun Masjidil Haram ditutup. Ditutup sementara kan, ada proses, ada berlaku perang, ada berlaku perang saudara dan sebagainya. Ini daripada ribuan tahun dulu kan, ada sejarah dia. Dan bukan kali pertama tuan-tuan Masjidil Haram ditutup. Dah banyak kali sebelum ni, ada beberapa kali. Dan kemudian tuan-tuan juga kat sini Allah nak beritahu tuan-tuan, yang kamu sembah,
kan, yang kamu sembahyang ini, yang kamu mohon, yang kamu merayu kepada Allah sebenarnya, bukan pada Kaabah. Kan? Sebab apa tuan-tuan, ini yang saya kata tadi kaitan dengan surah Al-Maun tadi. Dan kadang-kadang ada sebahagian kita tuan-tuan nak pergi umrah, nak pergi haji, tuan-tuan nak menunjukkan kita ada duit, kita pergi sana. Dan kita nak menunjuk-nunjuk yang bahawa kita boleh pergi sana. Kan? Tapi keikhlasan kita hilang perlahan-lahan. Kan? Sebenarnya pada asalnya kita nak ikhlas. Kan? Tapi tuan-tuan kan, bila dah pergi sana tuan-tuan kan, bila dah pergi sana kadang-kadang ada rasa nak menunjuk-nunjuk. Kan? Ataupun lain tuan-tuan, Allah nak suruh yang kita ni, Allah nak peringatkan kita tuan-tuan, amal ibadah kita, solat kita untuk Allah. Kan? Allah ciptakan, Allah buat Kaabah tu tuan-tuan sebagai pusat kan, kiblat kita. Tetapi yang kita doa, yang kita mohon, yang kita rayu, yang kita sembah Allah. Kan? Allah. Kan? Kalau Allah nak hapuskan Kaabah tu boleh saja. Kan? Boleh saja. Sebab ada satu hadis sahih tuan-tuan, kan, ketika hampir-hampir berlakunya kiamat tuan-tuan, kan, sepasukan manusia yang gila tuan-tuan, dia akan meruntuhkan Kaabah. Dia meruntuhkan Kaabah. Ini hari-hari yang hampir kepada hari kiamat. Ini ada hadis sahih tuan-tuan, dan selepas berlaku matahari terbit daripada barat, dan berlaku Dajjal dan sebagainya, ini menghampiri kepada hari kiamat, Kaabah akan diruntuhkan oleh mereka-mereka yang gila. Dalam hadis menyebut mereka-mereka yang satu kumpulan yang gila, orang gila. Menunjukkan Allah nak bagi tahu yang kekal hanyalah Allah. Allah nak beritahu yang kamu sembah ni semua Allah, bukan Kaabah. Baik tuan-tuan, sekadar peringatan kita tuan-tuan, kita lihat kan, surah Al-Fil, Allah jaga Kaabah tuan-tuan. Allah tak nak kan di sekitar tu ada penyakit. Dan sedangkan penyakit itu pun juga Allah cipta sebenarnya. Allah yang cipta penyakit itu. Tapi Allah nak bersihkan. Allah nak bersihkan, kan, duduk kat Kaabah tu kita duduk dalam keadaan aman. Dan kita kadang-kadang takut. Kan macam mak saya baru balik daripada umrah tuan-tuan, dia risau juga bila dia duduk ramai-ramai tu dengan penyakit tu datang kan, daripada orang-orang daripada China dan sebagainya. Risau juga tuan-tuan. Sekarang Allah kan aturkan kan, di mana kerajaan Arab Saudi tutup daripada orang masuk Kaabah, kan, di mana Mekah ataupun Masjidil Haram untuk orang dibersihkan dulu kan, dibersihkan, disterilkan kan, supaya kemudian orang boleh datang menunaikan umrah dengan aman. Itu maksud aman.